والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالkhair ya karim, amma ba'd. Lain tak kuat ni rasanya. Tuan Haji dengar tak? Dia tubik masuk jadi. Dengar deh. Tak nampak? Nampak tak? Nampak? Nampak tak? Lain tak clear deh. Cuba tengok di page saya. Ada juga tu online tu. Tengok tubik pula. Payah ni. Masalah lain internet ni. Tubik masuk. Dia tubik masuk ni. Dia tendai tubik masuk. Cuba tengok di page saya pun ada online kat tu. Di Facebook. Kita sambung lagi ayat Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Tengok itu masuk dulu. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Apa masalah aku? Tubik masuk ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah. Hei orang Yahudi ni. Ayat ni turun kepada orang Yahudi. Secara asbabun nuzulnya nuzilat fi Ka'b bin Ashraf wa ru'asa'il Yahudi. Turun ayat ni kepada Ka'ab bin Ashraf dan ketua-ketua orang Yahudi. Allah Ta'ala suruh beriman. Beriman dengan apa? Bima, dengan Al-Quran. Al-Quran, ma tu kena pada Al-Quran. Anzaltu, yang aku turunkan. Musaddiqan lima,
tuh hal keadaan Al-Quran yang aku turun tu membenarkan 5 bagi barang, yakni bagi Al-Quran, bagi kitab Taurah dan Injil ma'akum yang ada serta kamu. Dah. Tengok itu ubik masuk itu. Ai sakit gini. Masyaallah. Ada suara tak? Tak ada suara. Oi. Oh, salah aku. Assalamualaikum. Nakal. Kena tengok di page tu rasanya. Line saya ni masalah ni rasanya. Itu ubik masuk, tu ubik masuk. Dia tendai tu ubik masuk, tu ubik masuk. Tengok tu ubik pula. Aduh, penak ini. Masalah. Aku pekong juga handphone. Masalah. Tak boleh ni, Haji. Kena tengok di page lah. Hello? Kena tengok di page ni. Ya. Boh. Hijau. Sini. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian hai orang Yahudi bima dengan barang yakni Al-Quran anzaltu yang aku turunkan. Yakni apakah ma tu? Ai bil Qur'ani. Al-Qur'ani musaddiqan lima, hal keadaan Al-Quran yang aku turun tu menjadi membenarkan. Nah, 5 bagi barang yakni kitab. Nah, ma'akum yang ada serta kamu, serta ahlul kitab tu lah. Tuh. Apa maksud dia? Yakni nak tafsir. Tak lupa waktu haji tu. Annal Qur'ana, bahawasanya Al-Quran itu kata Allah muwafiqun. Tuh muwafaqahlah ia. Nah, tuh berbetulanlah ia. Nah, 5 bagi barang, bagi perkara fit Taurati yang berada, yang terkandung di dalam kitab Taurah. Tu apa barang yang terkandung dalam kitab Taurah tu? Bayan pada kata ma. Bayan pada kata ma tu. Apa hak terkandung dalam kitab Taurah? Aminat tauhidi, daripada tauhid, daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wan nubuwati, dan kenabian, kerasulan. Wal akhbari, dan khabar-khabar tentang hari kiamat dan sebagainya. Wa na'tin nabiyyi, dan mensifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh jadi dapat kita retinya daripada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya membicara tentang akidah ni, tentang iman ni tak berubah. Tu pasti dah ada orang panggil tentang ilahiyat atau uluhiyat, rububiyat, membicarakan tentang ketuhanan. Itu makna minat tauhidi, mengesahkan Allah, yang ni membicarakan tentang tu sifat-sifat Allah, bukan mengesahkan Allah hanya mencerita tentang Allah Ta'ala tu satu saja. Tu orang panggil min tasmiyatil kulli bil juz'i, dia panggil mempernamakan sekalian perbahasan ilmu itu dengan
juzuk perbahasan ilmu. Nah, tuh nama ngaji ilmu ke apa? Ilmu tauhid. Lepas tu ngaji bab tauhid wahdaniyah sajalah. Dah. Ngaji banyak lah tu, wujud hidayah bakok dah tu ni. Lepas tu apa nama tauhid? Itu min babit tasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan. Jadi maknanya apa? Membicarakan tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, itu ketuhanan lah, maksud begitu. Wan nubuwatih, dan kenabian. Maka kerana itulah kita bela kita tauhid Usuluddin ni pastilah ada ketuhanan, kerasulan, kenabian. Itu orang panggil silibus. Silibus pengajian ilmu tauhid itu tak lepas daripada membicarakan tentang ketuhanan, kenabian. Wal akhbari, dan khabar-khabar. Khabar-khabar tu masuk habislah. Apa? Benda hak lagi akan, daripada kiamat ke, alamat tentang kiamat, tentang kubur, tentang azab kubur, tentang syurga neraka. Ayat belaka tu. Itu termasuk daripada akhbar. Tu benda hak kita dengar khabar daripada Rasul yang menyampaikan. Tak boleh kita nak reka sendiri, tak boleh, tentang benda ghaibiyat, tentang benda sam'iyat dia panggil. Dah. Tu. Baik. Wa na'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab dulu pun menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pun cerita juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu menceritakan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat, Injil, Zabur mula pun begitulah juga. Terkandung dalam kitab-kitab dulu menceritakan, memperikan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu fal imanu bi Muhammadin, maka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wal Qur'ani, dan beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasdiqun lit Taurati, ialah membenarkan akan kitab Taurat itu sendiri. Tak perlulah kita nak pergi beli kitab Taurat sini. Tu yang awak kira dengan ajaran Ibu Yati dekat sini. Kerana dia fikir ngapal otak dia sendiri. Dia kata, Nabi ni bukan hanya Muhammad seorang. Apa yang mengucap 2 kalimah syahadat? Patut kena mengucap 25 kalimah syahadat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, wa asyhadu anna Musa wa Adam wa Idris wa Nuh wa Lut wa tu bodoh lah ayat dia lah gitu. Cukup kita beriman, kita mengucap dengan syahadat, pada makna kita beriman habis dengan sekalian rasul-rasul terdahulu daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana kita nak kenal rasul-rasul dulu pun terhenti dengan khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka kerana tu iman tu dengan makna apa? Tasdiqu fil qalbi, membenarkan di dalam hati seorang, bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah, dengan barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu barang tersebut diketahui daripada bangsa agama dengan secara darurah, dengan secara mudah-mudah. Tak kena orang panggil ngaji lama-lama dalam, ngaji tak perlu. Itu orang panggil iman. Jadi pada makna kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, artinya kita telah ikrar kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang syurga, tentang neraka. Tentang kisah-kisah Nabi-Nabi dulu, peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada umat-umat dulu. Semualah. Tentang wajib semaya, wajib puasa, wajib haji, semua pada makna begitu. Kalau kira nak mengucap masuk Islam kena ikrar satu-satu dengan lidah, jawabnya lama lah orang tu nak masuk Islam.
Itu hebatnya orang panggil Islam ni, hanya ngucap dia kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Habis masuk kita tu membenarkan sekalian nabi-nabi dulu. Sekalian perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita benar belaka. Maka kerana tu dah kata dia, fal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani, maka bermula beriman percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu tasdiqun khabar, ialah membenarkan lit Taurati akan kita Taurah. Bukan kita Taurat saja, kita Injil, kita Zabur, habis ya. Kerana Nabi yang mari cerita tu. Tu suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa kau orang panggil beriman dengan Nabi Muhammad, percaya ke Nabi Muhammad dengan Quran ni pada makna kita benar Taurat? Li'anna Taurata, kerana bahawasanya bermula Taurat itu fiha, sabitlah di dalamnya, di dalam kitab Taurat tu al-isyaratu, ialah tu isyarah no maknanya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan oleh Allah Ta'ala dengan secara halus, ila na'tin nabiyyi, kepada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dalam Taurat tu ada terkandung orang panggil isyarat-isyarat, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana antaranya? Wa annahu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nabiyun, ialah nabi. Nabi mana? Mab'usun, yang dibangkitkan. Tu pasti akan dibangkitkan Nabi yang terakhirnya nama Muhammad. Namanya Muhammad. Di langit namanya Ahmad. Tu. Baik. Ambil. Syarah BBH tu, nama kata sesak pula ke aku kan. Sini. Karena apa nama dia langit Ahmad, nama di bumi Muhammad. Tu. Muhammad itu nisbah Allah Ta'ala zahirkan tajalli Allah Ta'ala. Tu kok tak salah tu. Muhammad tu boleh kita kata isim maf'ul. Boleh kata ada isim makan, boleh. Boleh juga. Mana tepat Allah Ta'ala tajalli. Boleh. Tu atau Muhammad maknanya orang yang kena ditajallikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mentajalli? Fa'ilnya Allah. Maf'ulnya siapa? Muhammad. Boleh. Tapi itu bicara dalam ilmu tasawuf lah tu. Bahkan apa di langit nama Ahmad? Karena belum izhar, belum menzahirkan lagi orang panggil tajalli Allah Ta'ala tu kepada penduduk bumi. Maka nama Ahmad bila mim, kata orang tasawuf, Ahmad bila mim ahad. Tu. Namun kata aku nak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah pula, tu payah orang tak faham tu. Orang Wahabi tu tak faham dah. Di kalangan kita orang ngaji pun ada orang tak faham. Dia kata orang inilah cara batiniyah nak mempersamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Jauh sekali. Muhammad tetap makhluk. Tu kaedah lagi tak martabat tu sebut dah kan. Tu. Hamba tetap hamba walau naik tinggi mana makam sekalipun. Tuhan tetap Tuhan walaupun turun serendah mana tajallinya sekalipun. Itu tetap tak berubah dah. Muhammad tetap makhluk, Allah tetap khalik. Tak tukar dah dua tu. Tu cerita bicara lain lah. Baik. Wa annahu, dan bahawasanya Nabi Muhammad tu nabiyun, ialah nabi mab'usun, yang dibangkitkan. Faman amana bihi, maka barang siapa yang berimanlah ia mantu bihi dengan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad amana bima fit Taurati, maka sesungguhnya telah berimanlah ia man tadi tu bima, dengan barang, dengan perkara fit Taurati, yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi automatik selalu. Siapa beriman dengan Nabi, pasti dia beriman dengan Taurat. Pasti dia beriman dengan Nabi-Nabi dulu. Tu
tu. Begitu juga siapa yang beriman dengan Nabi dulu sungguh pasti beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu pasti akan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dulu ya dah kan? Arada biha al-ahdi itu, arada bihadzal ahdi ma asbatahu fi kutubil anbiya'i al-mutaqaddimati. Yang dimaksud dengan janji, sempurnakan janji mung tu Bani Israel, ialah barang yang telah sabitlah ia barang tu di dalam kitab-kitab para-para nabi-nabi al-mutaqaddimati yang terdahulu. Mana? Fi wasfi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam mensifatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka lazim siapa beriman dengan nabi-nabi dulu, tak sepak dengan Muhammad sekalipun, maka pasti dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beriman dengan Muhammad, pasti kita tak sepak dengan Nabi Musa, Nabi Adam, tak sepak, tapi pasti kita akan beriman dengan nabi-nabi dulu. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu cerita tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun cerita tentang nabi-nabi dulu. Tu lagu tu. Jadi tak timbul lah. Saya percaya dengan Taurat je, saya tak percaya dengan Quran. Ke mana gitu. Kalau begitu pasti dah percaya Taurat hak telah ditahrif, ditabdil. Hak telah dibuang, ditukar, dibuat khianat oleh tok lebah-lebamu. Kalau Taurat, Injil hak original, hak asli, pasti mereka beriman juga dengan Al-Quran. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Wa man kadzabahu, dan barang siapa yang mendustailah akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafara bihi, dan berkufur ia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzabat Taurata, maka sesungguhnya mendustailah ia akan kitab Taurat. Wa kafara biha, dan kufurlah ia dengan kitab Taurat. Walaupun dia kata, ni kitab Taurat saya, ahlul kitab. Saya lah orang panggil tok lebah, agama Yahudi ni, kitab Taurat, kitab Injil ni, Nasrani ni. Pasti dia kufur dengan kitab Injil, kitab Taurat tu sendiri. Kenapa? Karena saling lazimah. Tu. Tentang akidah, tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, tak berubah di kitab-kitab samawiyah yang mana sekalipun. Tak berubah. Kalau berubah, pasti ada takzib, pasti ada orang panggil tabdil, tahrif dan sebagainya. Gitu. Tu. Ada pun syariat, ya berbeza. Tu. Kau ada tak gitu? Hingga-hingga ulama mufassirunnya, ya tafsir ke apa? Ya tafsir ke apa, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Tugas Nabi Muhammad ni 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Apa? Al-kitaba, setengah ulama mufassirun kata al-kitaba ay al-iman. Sebab apa al-iman? Karena segala kitab-kitab tu, kitab Quran ke, kitab Taurat, Injil, Zabur ke, semuanya bicara iman tu sama. Wal hikmata, dan hikmat, mengajarkan hikmat. Hikmat ayat syariah. Setengah ulama tafsir syariah. Kenapa? Karena semua syariat Nabi itu tak sama. Bukan sama belaka tak. Karena tu ada hikmatut tasyri'. Hikmat disyariatkan pada umat Nabi Musa begitu. Kenapa tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lain-lain. Wa yuzakkihim, dan menyucikan akan hati mereka itu. Akhlak masuk tasawuf, tazkiyatun nafsi. Jadi hak kita duk ngaji tu ke, esok kita klik ngajar ke apa pun, 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu orang panggil sambung tugas rasul-rasul. Baiklah. Tu. Wala takunu awwala kafirin bih. Tu orang panggil ni sindiran daripada Allah Ta'ala ni. Tuhan sindir. Wala takunu, dan janganlah kalian, hei ahlul kitab, hei orang Yahudi, takunu, janganlah engkau tu menjadi, kalian tu menjadi awwala kafirin, akan orang yang pertama-tama kafir dengan dia, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Padahalnya ada dah kafir sebelum tu. Dah. Bapa Allah Ta'ala kata jangan menjadi orang awal-awal kafir. Ini orang panggil
Sindir. Ta'ridun dia panggil. Bawah nanti. Baik, katanya orang panggil Syekh Khazin, al-khitabu lil Yahudi. Bermula tuju cakapan firman ini kepada orang Yahudi. Tu ayat ni asbabun nuzulnya turun atas orang Yahudi. Tapi memanglah al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Pengajaran tu bukanlah boleh tidaklah orang panggil bi khususis sabab. Tidaklah orang panggil semata-mata khusus ketentuan dengan sebab bagi turun ayat. Walakin bi umumil lafzi, akan tetapi dengan umum lafaz. Kita pun kena juga ni. Tuhan suruh jangan mu jadi orang hak paling awal hak kafir, jadi kafir kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Tu. Tapi ceritanya asal ayat ni turun kepada orang Yahudi. Tengok. Nuzilat fi Ka'b bin Ashrafi. Diturunkan ayat ni kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni Raisul Yahudi wa ru'asa'il Yahudi, dan sekalian ketua-ketua Yahudi, karena Yahudi ni banyak bani kan. Orang Bani Israel ni banyak kabilah. Banyak bani bang. Banyak kabilah. Oleh kerana banyak kabilah tu maka banyaklah orang panggil ketua-ketuanya. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani apa lagi? Bani Khuzaimah, Bani Zafar, macam-macam bani. Beratus-ratus bani ada dia. Semuanya Yahudi. Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub lah, ke agamanya Yahudi. Wa ru'asa'il Yahudi, dan ketua-ketua agama Yahudi. Tu ayat ni turunnya asal kedai tu lah. Patut apa makna? Wal makna, dan bermula makna, wala takunu, janganlah menjadi oleh kalian semua, ya ma'syaral yahud. Wala takunu ya ma'syaral yahud, janganlah menjadi oleh kalian semua, ma'syaral yahud, sekalian orang Yahudi, jangan kalian semua menjadi apa? Awalaman kafaro, awal-awal mereka yang telah kafir la yaman aibihi, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Maka timbul muskil. Fa in kulta, maka jika engkau kata, ai fis su'ali lah, pada menyoal, pada i'tiraf, fil i'tiraf. Nak i'tiraf Quran ni. Kaifa, bitapa ju'ilu, dijadikan mereka itu, Yahudi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala awala, akan orang yang pertama-tama, man mereka kafara, yang telah kafir yaman bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mana boleh kata, kok mana Tuhan tu boleh kata, boleh menjadi orang Yahudi ni orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad, padahal wawul hal, waqad, padahal sesungguhnya, waqad sabaqahum ilal kufri bihi musyrikul Arab. Betul tak? Musyrikun al-Arab, ada nun tak? Ada deh. Musyrikul Arab, musyrikul Arabi. Tu soalan mari timbul dalam benak fikiran kita lah. Fa in qulta, maka jika engkau kata, kaifa, bitapa ju'ilu, dijadikan mereka itu Yahudi itu awala, akan orang yang pertama-tama, man mereka kafara, yang telah kafir la yaman bihi, dengan Nabi Muhammad. Waqad, padahal sesungguhnya sabaqahum, telah mendahului akan mereka itu Yahudi, ilal kufri, kepada kekufuran tu bihi, ilal kufri bihi, gitu, kepada kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa telah mendahului akan orang Yahudi? Musyrikul Arabi, oleh puak-puak musyrik di kalangan orang Arab. Orang kafir dulu, orang Arab dulu hak kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Fuad Abu Lahab, Abu Jahal ni. Bukan Fuad Yahudi, tu orang Arab dah. Tiba-tiba tu kata, jangan kamu orang Yahudi jadi orang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad. Padahal ada dah kafir dengan Muhammad. Siapa? Puak-puak musyrikun Arab tu. Tu kok mana tu boleh kata lagi tu? Tengok.
Wa qad sabaqahum ilal kufri bihi musyrikul arabi min ahli Makkah wa ghairihim. Ada. Waqad padahal sesungguhnya sabaqahum telah mendahului akan mereka itu orang Yahudi ilal kufri bihi kepada mengkufurkan dengan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyrikul arabi oleh puak-puak musyrik di kalangan orang Arab. Siapa? Min ahli Makkah, daripada puak-puak penduduk Mekah, wa ghairihim, dan lain daripada mereka itu ahli Makkah. Tu padahal orang Arab dulu hak kafir dengan Muhammad SAW. Hak tak beriman Muhammad tu kafir lah. Nah, pas guano ya boleh Tuhan kata ke orang Yahudi, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian orang Yahudi jadi orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Kok mana lagu tu? Qultu, berkata olehku Syekh Khazin, aifil jawabilah, pada menjawab kemuskilan tadi. Hadza, tu bermula ini mana? Ini firman Allah Ta'ala ni. Bermula ini qauluhu Ta'ala tadi. Wala takunu awwala kafirin bih ni. Ta'ridun. Ialah sindiran. Tu. Ta'ridun lahum. Ialah sindiran akan mereka itu orang Yahudi. Sindir orang Yahudi. Tu Tuhan sindir. Tu lagu mana sindirnya? Wal makna, dan bermula makna kana adalah yajibu wajib antakunu, bahawa kalian semua tu orang Yahudi awala menjadi orang-orang yang paling pertama-tama man mereka amana bihi, yang beriman dengan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya. Sepatutnya mu ni orang Yahudi, orang hak mula-mula kena beriman Nabi Muhammad SAW. Nah, mu lah patut mendokong Nabi Muhammad. Nah, beriman pertama mu patut-patutnya. Nah, sokong Nabi Muhammad, beriman Nabi Muhammad. Jadi orang mula-mula sekali beriman. Pejuang Islam hak pertama-tama patut mu orang Yahudi. Kenapa mu? Karena yajibu antakunu awwala man amana bihi. Tu wal makna, bermula makna kana adalah yajibu wajib antakunu, bahawa kalian semua tu menjadi orang yang awala, yang pertama-tama man amana bihi, mereka yang beriman dengan dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mung orang Yahudi patutnya mula-mula menjadi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Li'annakum, kerana bahawasanya bermula kalian semua orang Yahudi ta'rifuna sifatahu, kalian tu mengenal tu akan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'tahu tu'atahu radih lagi. Dan tabiatnya boleh juga, dan tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kenapa kalian orang Yahudi patutnya kalian lah orang pertama-tama beriman Nabi Muhammad, pertama-tama masuk Islam, pertama-tama membentengi Nabi Muhammad, memperjuangkan Islam ni. Jadi benteng, penyokong, penyokong tegar, pembela tegar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalian tu kenal Nabi Muhammad, kenal sifat dan tabiat Nabi Muhammad SAW. Macam mana boleh kenal? Kerana terkandung dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Ada dah kalian baca dalam kitab Injil, Taurat, Zabur tu. Hingga Allah Ta'ala kata mana buat Yahudi ni, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, kenalah mereka itu Yahudi itu akan dia. Ya'rifunahu, kenalah mereka itu akan dia Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka itu mengenal akan anak-anak mereka. Jelas sungguh. Ghayatut tidah. Sehabis-habis jelas kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan hak kenal habis-habis jelas Nabi Muhammad tu pun duk kupu lagi. Tengok. Tu bi khilafi ghairikum. Hal keadaan menyalahilah kepada orang yang selain daripada kalian, hai orang Yahudi.
Orang Arab kafir musyrik tu. Ada kitab dah pernah tu? Tak pernah ada. Pokok jahiliyah ke? Tu belanja bogel depan Kaabah ke apa bunuh anak tina mana ada mata pelajaran apa dia ni. Pokok jahiliyah. Mana ada nabi-nabi apa? Pokok dia tu pegang kitab nabi-nabi dulu tak ada. Tak ada mengaji kitab nama pokok jahiliyah. Tu. Tengok. Bi khilafi ghairikum, hal keadaan masalahnya menyalahi tak serupalah dengan orang selain daripada kamu ya Yahudi. Tu. Orang selain daripada kamu tu tak kenal Nabi Muhammad dengan secara ilmiah, kenal juga dengan secara bergaul. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, dia tahu kata Nabi itu benar, Nabi itu siddiq, amanah, al-amin. Tapi kenapa tak beriman? Karena takabur. Tapi adakah orang panggil Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu pernah mengaji kitab-kitab Nabi-Nabi dulu ke guana? Tak ada. Kerana mereka orang Arab jahiliyah. Tak pernah mereka tu jadi itu lebah, ahlul kitab. Tak pernah. Hanya mereka kenal Muhammad tu kerana bergaul dengan Muhammad SAW. Biasa bergaul dengan Muhammad SAW. Ada pemung Yahudi, walau tak biasa bergaul, mung tu tahu mengaji dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur tu sebut tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bilanya Nabi Muhammad tu aku latih, aku bangkit, tiba-tibanya mung tu tak sejadi orang beriman. Kalau gitu jangan mu jadi orang hak mula-mula mengkafirkan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Wa kuntum tastaftihuna bihi 'alal kuffari. Gitu kah? Betul? Sama. Wa kuntum, padahal adalah kalian semua tu Yahudi, tastaftihuna, kalianlah yang memperbukakan bihi dengannya, bihi bil ghairi tadi, bi ghairikum tadi, dengan orang yang selain daripada kamu tu, alal kufari, di atas kekufuran. Menjadi orang kafir-kafir. Tiba-tibanya orang Yahudi ni lah orang hak apa? Jom tolong da'iyah bangsa-bangsa lain, orang Arab ke orang hak selain daripada Yahudi, supaya jadi orang kafir. Sepatutnya mung lah orang panggil hak dakwah orang supaya jadi Islam. Tu. Wa kuntum tastaftihuna bihi 'alal kuffari. Padahal adalah kalian semua tu Yahudi, tastaftihuna, kalianlah yang membukakan bihi dengan orang yang lain daripada kalian, 'alal kuffari, di atas kekufuran. Falamma bu'itsa kana amrul yahudi bil aksi, maka tatak kala mana dibangkitkan, yakni Nabi Muhammad SAW lah. Falamma bu'itsa, maka tatak kala mana dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, kana amrul yahud, kerana secaya adalah pekerjaan orang Yahudi bila aksi dengan sebaliknya. Apa jadi sebaliknya? Yakni lawan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Beratlah orang Yahudi ni. Wakila, dan kata setengah ulama'nya mufassirun, maknahu, bermula maknanya makna qaulihi ta'ala tadi, wala takunu awwala kafirin bih. Mana ni? Wala takunu awwala kafirin bihi minal yahudi. Maka janganlah kalian tu orang Yahudi awwala kafirin bih, menjadi orang yang pertama-tama kafir dengan dia Nabi Muhammad SAW, minal yahudi, di kalangan orang Yahudi itu sendiri. Ahlal kitab. Mana gitu? Fayattabi'ukum, maka mengikutlah orang Yahudi itu, fayattabi'ukum ghairukum, maka mengikutlah akan kamu ahlal kitab, ghairukum, oleh orang Yahudi selain daripada kamu ahli kitab. Karena orang Yahudi bukan semua ahli kitab. Kan ada ni? Tok lebar dia lah. Ala zalika, di atas demikian itu kafir. Ala zalikal kufri. Tuh. Kalau gitu, fatabawwa'u bi ismikum wa ismi ghairikum mimman tabi'akum ala zalika. Tuh. Maka memperikutlah bi ismikum, dengan dosa kalian, wa ismi ghairikum,
dan dosa orang selain daripada kalian, mimman apa orang selain daripada kalian? Mimman daripada mereka, tabi'akum yang mengikutlah mereka itu kum akan kalian, ala zalika di atas demikian itu kufri. Di atas demikian itu kupu kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru ay wala tastabdilu. Wala tashtaru dan janganlah kalian menjual, memperniaga kalian semuanya Yahudi bi ayati dengan ayat-ayat aku samanan qalila. Akan harga yang sedikit. Apa makna wala tashtaru? Ay wala tastabdilu. Jangan kalian tu menuntuti tukar kalian. Tu tukar apa? Bi ayati dengan ayat-ayat aku. Apa ayat-ayat aku sini? Bi bayani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fit Taurati. Dengan ayat-ayat aku ni ayat-ayat Allah Ta'ala yang menerangkan, bibayani ayat-ayat Allah Ta'ala yang menerangkan, yang menyatakan sifati Muhammadin, akan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati fit Taurati, yang terkandunglah ayat-ayat Allah Ta'ala yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad tu di dalam kitab Taurat. Jangan kamu untuk tukar tu samanan qalila, akan saman yang sedikit. Tu apa saman? Iaitu harga. Habuan. Yang sedikit. Apa makna habuan yang sedikit? Ay iwadan yasiran minad dunya. Samanan qalila ay iwadan, gantian yasiran yang sedikit, minad dunya daripada dunia. Kenapa? Li'anna dunya, kerana bahawasanya bermula dunia itu bin nisbati lil akhirati, dengan nisbah kepada akhirat, kasyai'il yasiril hakiril ladzi la qimata lahu. Kasyai'i seperti sesuatu yasiri yang sedikit, al-hakiri yang hina, alladzi yang bermula syai' yang sedikit yang hina tadi tu, yang la qimata lahu, yang tidak ada harga baginya, bagi syai' tadi, ai indallahi ta'ala, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tu tengok. Maka sebab tu jangan kita jual ayat-ayat Allah Ta'ala. Ahli politik. Jangan jual ayat Allah Ta'ala untuk dapat kuasa dunia, jangan. Tu 4 tahun sekali buat petah ceramah. Qala Allah Ta'ala, tuan-tuan, puan-puan, Allah Ta'ala firman ke gedang-gedang. Jual ayat Allah Ta'ala tu untuk apa? Untuk dapat kuasa. Maka bila dapat kuasa, wak Islam dah. Wak ada Islam hak anak duk cakap. Dak juga. Tu. Dak ana juga. Kada wak langsung wak sepah tu lah tu lah. Kada hebat jadi ada rasa macam zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Asal gitu dah. Tak. Tu buah kata terkepit banyaklah. Karena kita duk guna ayat-ayat Allah Ta'ala jual untuk harga yang sedikit tadi. Tu terkepit banyaklah. Dulu tak boleh orang tin nak jadi tok okey, maka boleh. Dulu tak boleh orang pakak kafir, maka boleh. Dulu nasionalis kebangsaan, kafir, perjuangan kafir, asabiah, jahiliyah. Mati matatan jahiliyah. Mati dalam keadaan kafir jahiliyah. Lah ni baik juga dah, tak ada apa. Maka kerana tu tak boleh kita tu jual ayat Quran, jual ayat Allah Ta'ala untuk harga dunia yang sedikit. Jadilah kita seperti alim ulama yang istiqamah. Mana contoh? Contoh seperti tu Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Digelar dengan ulama su, ulama jahat, ulama Bashar Asad, jari kerikingnya Bashar Asad. Macam-macam dia gelar. Orang bakar kitab-kitab dia. Akhirnya dia mati di bom tengah duk mengajar. Tapi dia istiqamah dengan tidak menjual ayat Allah untuk samanang
qalila. Apa? Kuasa. Nah, tu untuk dapat kuasa dia tak rela jual ayat-ayat Allah Taala. Nah. Tu. Nabi bersabda, salli khalfal fajir. Nah. Semayalah olehmu di belakang orang jahat sekalipun. Dosa jahat dia tu tak naik ke atas belakangmu. Betul tak? Tu lagu tu. Tak ada apa sekali. Seumpama Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, seumpama Syekh Ali Jumaah dan alim ulama yang istiqamah, yang nampak orang panggil tipu daya fuak-fuak, yang memperdagangkan Islam. Tijaruddin dia panggil. Tijaruddin. Peniaga agama, penunggang agama. Peniaga agama, penjual agama. Maka jangan. Sama lah. Kita pun jangan juga. Tu. Nah, awak kalau awak nak ceramah untuk saya, nak saya dapat menang dapat ni majoriti mudah dapat itu. Ceramah ayat Quran. Waktu biar ayat Quran hadis. Atas petah politik. Kafir ke puak tu. Tuduh puak tu tolak Islam, sesak dan sebagainya. Tu Syekh Ali Jumaah dia jawab mana Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi kata Syekh Ali Jumaah ni orang yang yang memperlambatkan perjuangan kebangkitan Islam di bumi Mesir. Syekh Ali Jumaah kata maksudnya kalau orang yang undi Islam, orang hak sokongmu sokong Islam. Lepas tu kalau orang tak sokongmu tak sokong Islam. Nah, kalau tak sokong Islam, apa hukum? Maksudnya kafir. Mana artinya mu mentakfirkan orang Islam itu dengan secara automatik tanpa mu sedar. Ni Islam ni. Jangan main. Jangan lawan saya. Islam ni. Maka mu boleh buat apa? Nah, saya kata gini, kami ni pejuang Islam ni. Jangan. Kerana Islam tu bukan duduk di logo mu, di patimu. Islam duduk di mengucap dua kalimah syahadat. Jangan sepik Islam tu hanya fuakmu saja, kelompokmu saja, jangan. Ingat baik. Pendek katanya jangan taksub dengan kepartian. Itu sehingga kita tu terjerumus daripada di kalangan kelompok yang menjual ayat Allah Taala, ma tashtaru bi ayati samanan qalila. Tu benda hak. Sebagaimana benar sekalipun kita akan tutup kunci lidah mulut kita daripada bicara. Kerana apa? Kerana kepentingan puak parti kita demi untuk kuasa ke Putrajaya. Nak sini contoh. Allah yang menyuruh kita ke Putrajaya. Allah yang Allah lah kau sedap buat ya guna gitu. Allah yang menyuruh kita merampas kuasa Putrajaya daripada musuh kita dan musuh Allah. Ada di kalau nak buat Facebook boleh lagi lah ni. Musuh Allah. Siapa musuh Allah? Mengucapkan syahadat agak, semaya bayar masalah agak. Tu bahaya tu. Kenapa jadi musuh Allah? Karena dakwah hudu. Tu. Orang panggil memperdagangkan isu hudu, isu Islam demi semata-mata nak kepada kuasa. Tu orang panggil termasuk fok Yahudi juga tu lah ni. Tu wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian memperdagang, menukar, menuntuti tukar dengan ayat-ayat Allah Taala tu akan harga yang sedikit. Apa iwadan yasiran minad dunya. Kenapa? Li'anna dunya bin nisbati ilal akhirati. Karena bahawa bermula dunia dengan nisbah kepada akhirat. Kasyai'il yasiril hakiril ladzi la qimatalah. Seperti sesuatu yang sedikit, yang hina, yang tidak ada harga baginya, bagi syai' tadi tu, bagi dunia tadi tu, indallahi ta'ala. Kan ada hadis Nabi SAW sebut kan? Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah, masakal kafir bisyurbatil ma'. Ada hadis itu dah. Kalau menempati dunia ni di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Seberat sayap nyamuk saja. Beratnya harga dunia ni kalau di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Yang sayap nyamuk berat. Berat sayap nyamuk. Ada duduk pikul sayap nyamuk. Tak ada. Tak ada. Kalau berat tu nescaya masakal kafir bisurbatil ma'.
Mesti Allah Ta'ala tak bagi minum orang kafir tu walau setengah air sekalipun. Itu nak cerita kata bahawasanya dunia ni tidak ada harga sikit pun di sisi Allah. Maka jangan kita tu jual agama, tukar agama, tukar Quran, tukar hadis Nabi, tukar kebenaran dengan harga yang sedikit tu jangan. Habis. Kemudian kata Syekh Khazin, walladzi kanu ya'khuzunahu minad dunya kasyai'il yasiri bin nisbati ila jami'iha fahuwa qalilul qalili. Tuh. Walladzi da orang yang kanu adalah mereka itu orang yang ya'khuzunahu mengambil mereka itu tuh minad dunia daripada dunia ni, ya'khuzunahu mengambil mereka itu akan dia syai' minad dunia daripada dunia, mengambil sesuatu yang sedikit daripada dunia itu, kasyai'il yasiri seperti sesuatu yang sedikit, binisbati ila jami'iha dengan nisbah kepada sekaliannya dunia ni, fahuwa maka dunia tu sendiri qalilul qalili, benda hak paling sedikit daripada benda hak paling sedikit. Dia nak ambil sikit macam mana? Nak boleh makan, nak boleh kuasa, nak boleh pakai kereta besar, boleh Mercedes, nak boleh masuk parlimen, duduk lekor, relax sini. Boleh gaji ribu. Tapi yang kita tukar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita tunggal ayat-ayat Allah Ta'ala. Gila acuh ayat-ayat Allah Ta'ala. Senang kan, bahasa kasar sikit. Sini. Tuh. Padahal kalau boleh pun boleh tak sebutin bumi ni? Tak boleh pun. Boleh tak sebutin Malaysia? Tak enggak. Berapa kursi ya boleh. Itu ni. Tak majoriti pun. Sikit je. Lepas tu nak banding dengan dunia tu sendiri. Dunia tu pun qalilul qalili. Benda paling sikit daripada benda paling sikit. Dia tu bukan boleh sebutin dunia. Sikit daripada dunia. Dunia tu sendiri sikit daripada benda paling sikit. Lepas tu rela gitu kah? Tu orang panggil orang paling bodoh daripada orang yang paling bodoh. Kerana tu dalam kitab Ta'lim Muta'allim tu kan? Tu kata setengahnya syair Sayyidina Ali tu. Mana? Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili. Hiya dunya aqallu minal qalili. Bermula dunia tu benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Wa ashiquha, ada orang yang asyik masuk dengan dunia ni. Adzallu minaz zalili, terlebih hina daripada binatang yang paling hina. Apa binatang yang paling hina? Anjing dan babi. Maka kalau gitu, orang yang tukar agama dengan benda yang paling sikit dunia. Bukan setakat dunia, bukan tukar dengan dunia sebutin. Tak, hak sikit lagi daripada dunia tu. Bukan sebutin bumi boleh. Sikit lagi daripada dunia. Maka lebih hina daripada anjing dan babi lagi. Tu. Lepas tu Nabi kata khawarij kilabun nar, kena sungguh. Al-khawariju kilabun nar. Bermula khawarij tu anjing neraka. Ya dah, tak nanti kau neraka nanti aja jadi anjing. Lanidah anjing dah. Lanidah jadi anjing. Tu guna ayat Tuhan, guna Quran, habis kacau bila negara-negara Islam. Tu. Perang situ, perang sini. Hak utuhnya siapa? Hak utuhnya peniaga senjata. Tu tengok orang kafir je pandang tu. Dia buat senjata, bom kau gapo, senapai kau gapo. Maka kalau dia buat tak ada orang beli, untung tak? Tak beruntung lah, duit tak masuk. Maka dia kena kerik perbalahan dalam satu-satu negara orang Islam tu. Perbalahan bangsa kau Cina, Melayu, India, perbalahan mazhab kau Sunni, Syi'i, perbalahan ikutlah. Zalim kau diktator kau. Maka bila berlaku perbalahan, baru nak perang tak? Nak lawan pemimpinmu tu. Boleh. Ni senjata dah. Geruk. Buat orang panggil gerila. Kelompok orang panggil nak memberontak dan sebagainya. Kaca bila negara akibat daripada kebodohan orang Islam sendiri. Tengok. Tu maka kerana tu kena ingat lama. Al-amnu qabla al-imani wassalamatu qabla al-islami wal insanu qabla at-tadayyuni. Ingat lama tu. Tu keamanan sebelum bicara keimanan.
kesejahteraan sebelum bicara tentang keislaman, kemanusiaan sebelum bicara tentang agama. Nah, jangan bicara agama kalau hatimu tidak ada peri kemanusiaan. Nah, gitu. Kita berhenti situ dulu. Falihaza, maka dari kerana inilah qala Allah Ta'ala wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mana Aiman? Aiman dulu.